A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bismillahi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita memanjatkan sedikit syukuran kepada Allah SWT yang mengumpulkan kita bersama pada malam ini dalam majlis-majlis yang mendapat keberkatan Allah SWT, di mana ribuan malaikat biasa mengurumuni di atas sambil mendoakan kepada kita setiap kali kita berada dalam majlis-majlis ini. InsyaAllah pertamanya terima kasih banyak kerana sudi membenarkan saya daripada Aqsa Sharif. Itu sebuah NGO yang khusus ditubuhkan khusus untuk membantu perjuangan membebaskan Al-Aqsa dan bumi Palestin, insyaAllah. Jadi ini adalah salah antara masjid di kawasan NPSJ yang belum pernah kami masuki. Saya pun tak tahu ada masjid kat sini kan. Sebab kalau orang-orang tak nampak hampir semua masjid kita sudah masuk, tapi masjid ni tak pernah lagi. Alhamdulillah kerana benar kami masuk untuk sedikit sebanyak bercerita tentang isu yang amat penting kepada kita, iaitu isu Masjidil Aqsa dan isu Palestin. Nama saya Tengku Syahrul bin Tengku Syahadat, tapi lebih dikenali dengan gelaran nama Dr. T. Nasi MBD. Sampai orang tak ingat nama panjang, ingat nama pendek saja. Alhamdulillah. Saya tadi waktu solat di sini masuk masjid ni, baguslah masjid ni, dia ada sesuatu ruh yang baik. Rasa makna sekali. Terutamanya bila solat tadi, amin yang pertama tu disambut oleh anak-anak kecil. Rasa saya suka lah ya. Bila dengar anak-anak tu, artinya potensi untuk masa depan itu untuk umat Islam itu bagus. Banyak masjid kita tak kenal langsung. Saya tinggal sekarang di USG 2. Kalau solat USG 2 tu nak dengar suara anak kecil tu tak ada. Masa saya tinggal di SS 15 pun itu juga. Nak dengar suara anak-anak kecil tu hampir tidak ada ya. Ini rasa hati itu amat gembira sekali. Sama-sama. Alhamdulillah. Semoga itu kekal, malahan berkembang lagi, insyaAllah. Sebelum kita sambung, saya mungkin nak tunjuk satu video keadaan Masjidil Aqsa itu, dan juga apa yang telah dan sebenarnya masih berlaku kepada umat Islam di bumi Palestin, utamanya di Gaza dan di Tebing Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Suasana Masjidil Aqsa. فقد آن للفجر أن يطلع يمينا
به وادعى صبرنا فظل العدو الظنون وبالغ في حجمه وادعى وعربد يبطش بالآمنين ويعصم من دمهم أذرعا وعربد يبطش بالآمنين ويعصم من دمهم أذرعا جبال وإما لك الطائرات جبال وإما لك المدفعات وتشكو للجروح به الأعماق أوما يحاببك الذي يجري لنا أوما يثيرك جرحنا الكفاق يبكون كلا بل بكت أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أوما يحاببك الذي يجري لنا أوما يثيرك جرحنا الدفاق في كل جزء من بلادي نشهد يروي ضياع كرامة الإنسان ولكن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لقد قضى الله وقدر في هذا الكون أن يكون الصراع بين الحق والباطل وما ذاك إلا ليميز الله الخبيث من الطيب والصالح من الكاذب حتى يرث الله الأرض ومن عليها وما تعيشه أمتنا اليوم من المآسي والفتن والنكبات المطمئنة لهو بشرى رجوع فجر جديد فمن رحم الضلال يخرج منه Begitulah keadaan umat Islam di bumi Palestin. Walaupun video yang ditunjuk tadi itu adalah video tentang intifada yang kedua, walau bagaimana sebenarnya intifada itu tidak pernah berakhir. Kerana apa yang dilakukan yang kita lihat dalam video tadi, apa yang dilakukan oleh Zionis di Israel, di bumi Palestin itu tetap saja berlaku sekarang. Sambil-sambil kita bercakap ini, ada orang-orang yang ditangkap, terutamanya kalau sekarang ni, kalau kita ambil statistik, lebih daripada 700 orang anak-anak kecil umur bawah 12 tahun ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Anak kecil datang waktu malam, terutamanya di tepi barat. Waktu malam mereka akan datang 1-2 malam, ketuk pintu, ambil budak kecil. Dan di atas macam-macam tuduhan, kadang-kadang tuduhan yang tidak masuk akal. Contohnya baru ini yang media barat kasih bukan tunjuk adalah bila
seorang budak yang baru 4 tahun. 4 tahun ditangkap atas tuduhan apa? Atas tuduhan ingin melakukan pembunuhan kepada orang yang penampatan haram Israel di sana. Budak 4 tahun masih untuk susu. Akhirnya ayahnya tak terang, ayah dia pagi dia nak tangkap dulu sekejap, kami buat susu banyak-banyak untuk dia. Tapi itulah keadaan umat Islam yang berlaku di bumi Palestin, dan dia berlaku setiap hari. Cuma kita jarang-jarang sekali dengar cerita. Baru-baru ini Kak Asas Syarif kami telah pun diamanahkan untuk menguruskan satu persidangan antarabangsa NGO Palestin di Bani, Hotel Hotel Bani baru-baru ini daripada hari Jumaat sehinggalah hari Ahad. Ramai yang datang, dan bila kita dengar ucapan-ucapan mereka, apa yang mereka lalui, yang amat menyayatkan hati. Pada masa yang sama juga amat memberikan kepada kita bahawa perjuangan ini adalah perjuangan yang tetap saja mereka teruskan, walaupun dalam keadaan yang begitu sukar. Daripada yang muda sehingga yang bercakap umur 70 tahun, 80 tahun, tapi bila dia bercakap, Masya Allah, Alhamdulillah, dengan penuh rasa dan tanggungjawab mereka. Dan sebenarnya juga kita bulan Ramadan, kunci kepada isu Masjidil Aqsa dan isu bumi Palestin inilah ayat kunci yang Allah katakan dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada suatu malam, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang Allah sebut allazi barakna hawlahu, tempat yang telah aku berkati sekelilingnya. Ada lagi 5 ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang kawasan itu, kawasan bumi Syam, kawasan Palestin. Semuanya disebut barakna fiha, ini tempat yang aku berkati. Tapi ini lain sikit, disebut tempat yang diberkati sekelilingnya. Ulama-ulama memberi tafsiran bahawa pusat keberkatan di muka bumi ini adalah Masjidil Aqsa dan Baitul Maqdis dan Palestin. Itulah pusat. Dan barang siapa yang berada di situ, maka dia berada di pusat keberkatan. Dan barang siapa yang ingin merasakan pusat keberkatan itu, maka dia harus menyangkut hatinya bersama dengan Masjidil Aqsa itu, bersama dengan perjuangan Masjidil Aqsa itu sendiri. Dan memang dalam ayat ini Allah kata ini tempat yang berkati. Nah, kalau kita orang Islam, tempat yang Allah berkati, pusat keberkatan, sudah tentu itulah tempat yang amat penting bagi kita. Tapi persoalan kepada kita kan, apakah kita sentiasa setiap hari memikirkan untuk membebaskan Al-Aqsa? Kadang-kadang terlalu jauh dari pemikiran kita tentang apa yang sebenarnya amat penting kepada kita. Kadang-kadang kita ambil, alah, ramai yang bibir saya bila saya bercakap, terutama orang merasakan ini masalah umat Arab, ini masalah orang Palestin, ini masalah mereka bergaduh antara sama Muslim, masalah dia dengan Yahudi, ini tak ada benda dia kita. Sedangkan Rasulullah SAW apabila dibebaskan kota Makkah dalam keadaan kering, dia dah nak wafat, apakah yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dia telah pun mengumpulkan dan menyiapkan satu bala tentera yang diberikan pimpinannya kepada seorang pemuda 19 tahun umurnya, Usama bin Zaid, untuk apa? Untuk mempersiapkan laluan membebaskan Baitul Maqdis, membebaskan Al-Aqsa. Itu menunjukkan betapa pentingnya kepada Rasulullah SAW
dalam keadaan hampir wafat, dan dia wasiat, dia beritahu kepada Usama bin Zaid, apapun yang berlaku, kamu tidak dibenarkan mundur dan pulang. Sebab dia tahu, baginda tahu bahawa baginda sudah akan wafat. Tapi dipesan pada tentera ini tidak boleh berundur dan tidak boleh kembali. Sehinggalah Baitul Maqdis dibebaskan, dan dibebaskan pada zaman Umar Al-Khattab. Dan Umar Al-Khattab faham betapa mulia, betapa penting tempat ini kepada umat Islam, selain daripada ianya adalah kiblat kita yang pertama. Selain daripada itu, sehingga kan Umar Al-Khattab membuat satu deklarasi bahawa sesungguhnya keseluruhan bumi Palestin itu adalah tanah wakaf umat Islam sampai hidup. Jadi baru-baru ni yang Papa Arab Palestin, dia bertanya kepada kita orang-orang Melayu yang jaga dia mengurus, kenapa kamu harus berjuang untuk Palestin? Buat apa? Kenapa kamu harus berjuang? Macam-macam lah masing-masing sebut. Sampai akhir dia ingatkan, kerana ini tanah kamu, ini tanah wakaf umat Islam. Kalau selagi kamu menyatakan kamu orang Islam, itu tanah kamu. Karena itu tanah kamu, maka kamu mesti membebaskannya daripada cengkaman Zionis yang sekarang ini sedang berlaku. Mulai tahun 1967, kita tidak lagi menguasai Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita lihat sejarah, pada tahun 1897, pimpinan Zionis ini dia bermusyawarah. 200 orang pimpinan dia bermusyawarah, dan pada masa itulah dia mula menuntut penumbuhan sebuah negara Israel di bumi Palestin. Dan dia orang kaya, dia menguasai perbankan seluruh Eropah pada masa itu. Dan mereka pun mula membuat satu ikatan, satu pergerakan yang dipanggil The Jewish Agency, gerakan Zionis antarabangsa. Mula lobby dan kerana mereka banyak duit, mereka pada masa itu menawarkan kepada Sultan Abdul Hamid, Khalifah Uthmaniyah, Khalifah kepada Khilafah Uthmaniyah pada masa itu, pergi dan tawarkan 150 juta wang emas. Kita dengar, alah 150 juta tak ada apa lah. Kalau wang British sekarang 150 kali 6, maksudnya 600 juta lah, 900 juta kan? Kalau kali 6, kalau duit Malaysia 150 juta itu berapa ratus tahun? 100 tahun dulu. Mak saya masih dia kecil, dia kata dia pergi sekolah bawa setengah sen, suku sen nasi lemak, suku sen air. Sekarang ni nasi lemak RM50 sen, maknanya 600 kali kan? Jadi kalau kita ambil ni 150 juta kali 600, lebih kurang 1 bilion. Yang dia tawarkan tu bukan 150 bilion, lebih kurang 1000 lah. Itu mak saya 80 lebih, ini dah 100 lebih. Lebih kurang maknanya 1000 kali ganda. Jadi tawarannya 150 bilion. Wang mana? Wang British kali 6, 900 bilion, hampir 1 trilion. Itu punyalah kaya mereka. Mereka tawarkan untuk beli bumi Palestin, untuk tubuhkan negara Israel. Sultan Abdul Hamid dia faham ini tanah wakaf umat Islam. Jadi dia kata, demi keturunanku, beta lebih rela dikerak daging dan tubuh beta sendiri daripada mengeluarkan Palestin dari tanah orang Islam. Tanah Palestin bukan milik beta, tapi milik orang Islam keseluruhannya. Beta tidak akan membenarkan sesiapa mengambilnya selagi beta masih hidup. Tapi jika suatu hari khilafah Islam tumbang, anda boleh ambilnya secara masalah itulah dia sebut tu, sama ada bunuh dia ataupun hancurkan khilafah. Jadi Zionis pun mengambil keputusan untuk menghancurkan khilafah Utsmani. Melalui apa? Melalui menghancurkan ekonomi Turki dan membangkitkan semangat kebangsaan Turki melalui Kemal Atatürk, yang memang ibunya adalah seorang Yahudi.
yang kononnya membebaskan Turki ke arah era kemodenan. Yang pentingnya adalah menjatuhkan Khilafah Utsmaniyah. Apa yang Kamal Atatürk buat bila dijatuhkan Khilafah Utsmaniyah? Yang pertama sekali, semua tulisan tidak lagi dalam Arab. Dan kita dah jauh gila. Tidak lagi dalam Arab. Kita pun suka juga tu. Kita buang semua tulisan, tak lagi dah jauh. Kan? Buang tulisan. Dan bahasa Arab, buang bahasa Turki. Quran, semua Quran tulis Rumi dalam bahasa Turki. Bayangkan. Untuk apa? Untuk pisahkan manusia, bangsa Turki daripada bahasa Al-Quran, supaya mereka jadi tak pandai bahasa Arab dan tidak pandai, tidak faham Al-Quran. Bila tak faham Al-Quran, mereka tidak akan berjuang ke Islam. Itulah agenda Zionis dan agenda Barat. Jadi mereka terus lobby. Akhirnya dengan menggunakan kuasa politik dia, connection politik dia, akhirnya dia telah berjaya mendapatkan satu deklarasi daripada kerajaan British untuk menyokong penubuhan negara Israel di bumi Palestin pada tahun 1917 yang dinamakan Deklarasi Balfour. Deklarasi inilah yang memulakan apa yang berlaku sekarang melalui deklarasi ini. Dan akhirnya pada tahun 1947, British pada masa itu mereka yang menjaga bumi Palestin, mereka yang menjajah bumi Palestin. Jadi dia berjanji kepada orang Arab di bumi Palestin, orang Islam di bumi Palestin untuk beri kemerdekaan. Pada masa yang sama juga dia telah berjanji untuk tubuhkan negara Israel dengan deklarasi Balfour. Jadi orang Arab, orang Islam di bumi Palestin, orang Palestin juga menuntut kemerdekaan. Orang Yahudi, Zionis menuntut negara Israel. Jadi dua-dua dia diserang dua-dua belah pihak. Yang lebih teruk dia diserang, askar-askar British diserang dengan teruk oleh kumpulan pengganas. Mereka British panggil pada masa itu kumpulan pengganas, the Stern Gang, gangster, gang Irgun, gang Haganah, yang membunuh, meletupkan hotel, meletupkan camp tentera British. Akhirnya British angkat tangan. Dia ambil perkara ini, dia pulangkan kepada bangsa-bangsa besar. Bangsa-bangsa besar itu membuat satu peristiharan yang pada tahun 1947, yang putih ini adalah tanah milik orang Yahudi, yang hijau ini milik orang Palestin. Akhirnya diberikan oleh bangsa-bangsa besar itu 54%. Yang warna putih itu kepada orang-orang Yahudi untuk menubuhkan negara Israel, dan hanya 46% kepada orang Islam, kepada orang Palestin. Orangnya ada 6% tanah, tiba-tiba diberi 54%. Tak masuk akal. Dan tanah-tanah di kawasan ini yang putih, yang paling subur, ya ini memanglah dia desert ini apa ni, gurun. Tapi yang ini paling subur, dengan syarat bahawa tak boleh ambil tanah itu daripada pemilik tanah, rakyat. Tapi mana mungkin sebuah negara tidak milik tanah? Boleh tak? Sebuah negara macam negara Malaysia, kan macam negara Malaysia, kita kalau kita ada dalam gerak tanah kita, bukan milik kita tu, masih milik kerajaan. Artinya dia boleh saja ambilnya. Tapi di sini dia kata, tapi tanah ini bukan milik negara. Mana boleh? Jadi apa yang dilakukan oleh orang Zionis, kerana mereka Zionis ni, mereka ada satu agenda, ialah tanah Israel hanya untuk orang-orang Yahudi sahaja. Jadi mereka pun mulalah plan untuk buat ethnic cleansing, pembersihan etnik, membersihkan tanah-tanah yang sepatutnya jadi tanah Israel untuk orang Yahudi sahaja. Mereka mulakan dengan satu plan yang dinamakan Plan Daniel. Dia bermula dari satu bandar Deir Yassin
Dia masuk ke bandar itu pada satu malam, geng Stern Gang ni, Irgun Gang ini, pengganas ini, dan dia bunuh lebih daripada 200 orang. Dia hancurkan seluruh bandar. Bandar itu bandar kecil saja, ada 600 rumah. Dia hancurkan, dan yang lain-lain dihalau, ditembak, dihalau, dibaling batu dan diarak daripada satu kampung ke satu kampung, dan memberitahu kepada orang kampung yang lain, bandar-bandar kecil yang lain, kalau kamu tidak keluar daripada tanah ini, kami akan lakukan perkara yang sama, kami akan membunuh kamu. Mereka ni dah jadi teroris lama, pengganas-pengganas, dan mereka punya banyak senjata, sedangkan orang Palestin di situ ni tidak nak berperang dengan satu-satu. Sebab itulah lebih amat mudah untuk mereka membunuh dan menghancurkan dari satu kampung ke satu kampung, sehingga kan yang duduk di tepi-tepi laut, dia tolak saja masuk ke laut senilai sepinggang. Itulah yang berlaku. Dan akhirnya kita lihat, selepas itu maka orang-orang Palestin di sana mulalah berperang untuk dapat balik, tapi mereka tidak punya persenjataan yang mantap. Sedangkan Israel, rakyat itu dia disokong pula oleh Amerika dan oleh British. Jadi peperangan ini kita kena faham juga agenda Zionis keseluruhan. Apapun yang penting mesti ada satu negara Israel di tengah-tengah semua negara Islam, supaya dia boleh menstabil, menjaga supaya khilafah Islamnya itu tidak kembali. Dan caranya bagaimana? Caranya dengan ada sebuah negara Zionis yang akan melihat dan memastikan bahawa semua negara-negara di rantau dia itu akan sentiasa dalam keadaan yang tidak stabil, ataupun diperintah oleh orang-orang yang ikut cakap mereka. Jadi bila kenaikan Arab Spring baru-baru ini, cetusan pemberontakan Arab, terutamanya yang naiknya adalah seperti Presiden Morsi, yang naiknya adalah kumpulan-kumpulan Islam, maka itu menjadi satu perkara yang amat ditakuti, kerana ada nampak bibit-bibit untuk kembalinya penyatuan umat Islam, dan ini harus dihancurkan. Mereka dah buat dah dulu dengan menghancurkan Iraq dah tak ada apa, dah tak boleh. Lepas tu bila dilihat apa yang berlaku pada Egypt, maka itu juga harus dihancurkan. Harus dipastikan bahawa tidak ada kumpulan-kumpulan yang dekat dengan ajaran Islam ini naik menguasai. Termasuklah sekarang ini Israel memang menyokong kerajaan Bashar al-Assad dan akan memastikan bahawa kerajaan itu tidak akan jatuh. Sebab itu kalau kita lihat macam mana kerajaan Syria yang kata dia musuh Israel, tapi apabila Golan Heights diambil daripada tahun 67 dulu sehingga sekarang, tidak satu peluru pun pernah ditembak oleh tentera Syria terhadap Israel. Jadi kita faham, kita faham keadaannya bagaimana. Nah, antara perkara yang masih tinggal bersama umat Islam adalah Masjid Al-Aqsa. Ada orang kata bahawa yang ini saja Masjid Al-Aqsa. Bukan. Keseluruhan kawasan ini 1 kilometer persegi ini adalah Masjid Al-Aqsa. Kalau kita solat di mana-mana, ulama menyatakan solat di mana-mana pun kita solat di dalam Masjid Al-Aqsa. Sebab pada malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW telah pun disuruh oleh Allah SWT untuk mengimamkan semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya lebih daripada 120,000. Kalau di Masjid Al-Aqsa, itu kita faham. Sebab ada orang kata Yahudi nak kekalkan ini saja, nak hancurkan masjid. Ini kadang-kadang dipanggil Masjid Qibli. Sebab apa? Ini masjid kiblat yang pertama. Itu tapaknya. Tapi keseluruhan kawasan itu adalah Masjid Al-Aqsa. Dan orang-orang Yahudi ingin menggantikan Masjid Al-Aqsa ini dengan Haikal Sulaiman yang dibina oleh Nabi
Sulaiman dahulu, dan dia kata bahawa tidak akan ada Israel Raya yang ingin mereka bina tanpa adanya Baitul Maqdis, dan tak ada Baitul Maqdis tanpa adanya kuil atau haikal Sulaiman, untuk yang dikata oleh mereka bahawa Masjid Al-Aqsa itu duduknya dibina di atas haikal Sulaiman. Dia dah buat arkeologi, dah gali macam-macam cari, tak ada tanda satu pun bahawa haikal Sulaiman pernah ada di tapak itu. Tapi mereka masih lagi, tujuannya sebenarnya simple saja. Inilah sekalinya satu-satu bukti masjid dan gereja-gereja dah satu persatu mereka hancurkan. Ini satu monumen yang amat besar, yang menandakan kalau kita tanya siapa pun di dunia mana, kita tunjuk saja tak nampak. Kita tunjuk saja, oh dah Allah. Kalau kita tunjuk, maka orang akan kata ini milik umat Islam. Allah, ini banyak lagi video dan tunjuk. Tiba-tiba dah keluar. Wow, macam mana? Kena nampak bergaya, kena sambil cakap tu kita tutup lah sekejap. Kita on balik. Ini dia baru buat perangai hari ni. Allah izin, kita nak buat apa, dan semuanya adalah suruh. Kita nak suruh banyak-banyak bercakap. Nah, dalam kepercayaan orang Yahudi, dalam kepercayaan mereka, bahawa Nabi yang mereka tunggu sebenarnya dah turun pun, dia pun dah tahu, penelitian dia pun dah tunjuk, tanda-tanda dah tahu Muhammad. Tapi sebab bagi dia Muhammad itu, dia kira Muhammad itu bukan daripada keturunan Yahudi. Dia kata, sedangkan dia kata Nabi Ibrahim itu Yahudi. Dia kata daripada, sebab Nabi itu yang akan turun adalah daripada Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim kan ada isterinya Hajar dengan Sarah. Yang dia kira Yahudi ni Sarah saja. Tapi dia kata Nabi Ibrahim Yahudi. Jadi keturunan Hajar ni tidak dikira. Kerana Rasulullah SAW daripada keturunan Siti Hajar, dia tak kira. Jadi dia kata masih tak turun. Tapi yang pelik ya, kalau Nabi Ibrahim katanya Yahudi, tapi Muhammad bukan. Kan pelik kan? Itu kita pun begitu lagi, kita pun tak faham. Nah, jadi bagi mereka, Nabi yang mereka tunggu itu hanya akan turun setelah haikal Sulaiman itu dibina 3 kali. Kali pertama haikal Sulaiman dibina, dia telah dihancurkan oleh Raja Nebuchadnezzar, iaitu Raja Empire Babylon, kerajaan sejarah. Kali kedua, ia telah dihancurkan oleh tentera Rom. Bila Rom sudah marah sangat dengan Yahudi kerana memusuhi mereka, mereka datang, mereka hancurkan keseluruhan haikal Sulaiman itu. Jadi mereka kata ini perlu kita bina untuk kali ketiga. Bila kita bina untuk kali ketiga, maka akan turunlah Nabi yang kita tunggu. Itulah yang, jadi bagi mereka perlu dibina. Dan masalahnya adalah mereka kata mesti di tapak itu. Kerana dia kata inilah tapak. Walaupun arkeologi sudah menunjukkan ini bukan tapaknya, mereka semua tahu ini bukan tapak. Tapi kerana bagi mereka, ia ada serapan dua macam. Satu, bina kali ketiga. Yang keduanya, menghancurkan Al-Aqsa, akan menghilangkan bukti bahawa tanah bumi Palestin itu milik umat Islam. Tak ada. Kunci kepada Palestin adalah Masjid Al-Aqsa. Itu kuncinya. Jadi kalau dihancurkan, dia tahu bila dihancurkan, yang pertamanya bukti
bahawa itu tanah milik umat Islam, tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga dapat menghancurkan semangat orang-orang Islam daripada berjuang. Itulah antara tujuan mereka. Dan macam-macam yang mereka lakukan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa ni. Kalau kita lihat macam-macam yang mereka lakukan. Cuba lagi. Tujuan mereka adalah untuk mewujudkan apa yang namanya Israel Raya. Israel Raya ni bukan Israel yang kecil, tapi Israel Raya yang mereka ingin adakan ini adalah di antara sungai Furat di Iraq sehingga sungai Nil, termasuk Madinah. Mereka masih dendam lagi dan lagi halau daripada Madinah. Sama-sama doa moga-moga dia makin silap, tapi nampak gelap ya. Masih gelap ya. Dan dalam konflik ini ada satu kelompok dalam perjuangan umat Islam di Palestin yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Kita tengok adalah kumpulan Hamas. Itu yang kerana apa? Kerana pada tahun 70-an mula apa yang dilakukan oleh Syekh Ahmad Yassin, apa yang telah dia lakukan adalah dia mengumpulkan para pemuda. Masa tahun 70-an dia mengumpulkan dan diberinya tarbiyah untuk nanti jadi berjuang. Jadi mereka tidak lagi berjuang atas dasar bangsa Palestin, tapi mereka mula berjuang bukan atas dasar bangsa Palestin, tapi atas dasar umat Islam. Atas dasar ini tanah umat Islam. Dan ini amat ditakuti oleh Yahudi. Amat ditakuti oleh bangsa Yahudi dan Zionis. Perjuangan atas bangsa dia tak takut. Dan sebelum ini PLO bersama yang dikuasai oleh Fatah berjuang atas dasar bangsa, bukan atas dasar agama. Dan bukan atas dasar Islam, mereka tidak takut. Atas dasar bangsa Islam, bagi je duit. Bagi saja duit. Yang menyebabkan akhirnya pimpinan PLO dan Fatah ini makin lama dia jadi makin korak. Dan bangkit pemuda-pemuda yang baru yang berjuang atas dasar Islam yang tidak boleh dibeli oleh Israel. Dan ini menyebabkan ada satu perpecahan yang berlaku. Bila orang berjuang bukan atas dasar Islam, atas dasar bangsa, dia senang dibeli. Dan bila dibeli, perjuangannya sudah jadi tidak lagi perjuangan yang kukuh. Bila tidak jadi perjuangan yang kukuh, mereka sudah mula menjadi kuncu-kuncu Israel, kuncu-kuncu Yahudi untuk menekan umat Islam sendiri. Dan Yahudi memang menggunakan apabila mereka melihat bahawa dalam intifadah pertama dan intifadah kedua ramai askar-askar Israel ini telah dibunuh oleh intifadah tadi. Pemuda-pemuda yang hanya berjuang dengan batu. Tapi sebenarnya bukan hanya berjuang dengan batu ini. Kerana Hamas juga punya tentera ini, iaitu tentera Brigade Al-Qassam, yang pada waktu malam, bila Murabitun ini pada waktu malam, mereka menjaga kawasan itu. Dan inilah waktu mereka buat operasi. Jadi bagi orang kerajaan Israel ini terlalu sukar untuk mereka. Jadi lebih banyak mereka menyokong pada masa itu Fatah untuk digunakan bagi menekan Hamas. Tapi macam mana nak bagikan supaya dunia mengiktiraf bahawa Fatah ini wakil kepada rakyat Palestin? Caranya dia buat satu pilihan raya. Tahun 2006 buat pilihan raya.
Tapi yang peliknya dia benarkan juga Hamas masuk pilihan raya. Tiba-tiba tahun 2006 buat pilihan raya, dia ingatkan setelah bilion duit yang dibagi kepada Fatah untuk untuk menjalankan pilihan raya dan buat macam-macam, tiba-tiba dia ingatkan Fatah akan menang 70% kursi. Ya, jadinya Hamas menang 60% lebih kursi. Yang menang Hamas. Dan pada masa itu ketua delegasi yang memantau daripada PBB adalah bekas Presiden US Jimmy Carter. Dan Jimmy Carter kata, inilah pilihan raya yang paling demokratik di Timur Tengah. Tidak ada pilihan raya yang paling demokratik di Timur Tengah. Dan kerana itu siapa yang menang mesti kita iktiraf. Dia orang semua ingat Fatah menang. Tiba-tiba Hamas menang. Terus tak iktiraf. Terus kata Hamas ini pengganas. Tapi kalau dah pengganas, kenapa bagi dia masuk pilihan raya? Itu dah nampak sangat kedangkalan bila dia punya agenda tak jadi. Agendanya memang tak jadi. Jadi apa yang mereka lakukan terus adalah mula menyekat. Bila Hamas menang, apa yang mereka lakukan adalah mereka terus menyekat sempadan Gaza. Sebab apa yang dibuat di tebing barat, yang tebing barat mula-mula dia tangkap ahli-ahli parlimen Hamas, 20 lebih orang ditangkap. Sekarang ni tinggal Gaza. Jadi apa yang dilakukan di Gaza, dia kepung keseluruhan Gaza. Saya nak mainkan, tapi nampaknya kita punya ni dah makin tak nampak. Dan dikepung sehingga sekarang, dikepung keseluruhannya. Kalau di pantai, mereka hanya boleh keluar untuk menangkap ikan sejauh tidak lebih daripada 2 nautical kilometer. Setakat itu saja yang mereka boleh pergi. Dan ya, kerana bila sedikit macam mana nak, sedangkan mereka di Gaza itu hidup mereka memang pakai ikan. Dia lain daripada tempat-tempat orang Arab yang lain. Kalau di Saudi tak pakai ikan, bila dia duduk tengah kan. Tapi kalau di pantai macam di sana, ikan menjadi satu staple food. Disekat. Nak keluar dia di seluruh Gaza itu hanya ada 6 tempat keluar. 5 dikuasai di Israel, 1 dikuasai oleh Mesir, Rafah. Yang 5 lagi memang dah ditutup. Yang hanya diberi orang untuk bekerja. Pekerja dia pergi masuk, balik hari. Yang Rafah ini satu-satunya tempat untuk mendapatkan sampai barang. Kalau dulu masa zaman Mubarak ada lebih kurang lebih pada 1000 terowong. Antaranya terowong minyak dan antara terowong-terowongnya, masa kami ke sana kita ditunjukkan, pergi waktu saya di sana tahun 2012, ditunjuk terowong. Ada terowongnya lori baru boleh masuk. Jadi walaupun kita tak nampak di atas, jadi rakyat di Gaza boleh hidup. Cumanya susah lah juga, sebab kalau di atas tu tadi senang kan keluar masuk. Tapi ini melalui terowong, bukan terowong ni tak boleh lah macam LDP penuh je keluar masuk kan. Nanti nampaklah kena buang. Tapi ada yang ada terowong yang dia bawa barang-barang yang lebih ditakuti oleh Israel ni. Dia ada lift, dia boleh buat turun. Kami masa asal syarif kita juga ada satu ladang ternakan lembu di sana. Masa kita bawa lembu masuk itu yang macam komedi lah, macam cerita lawak. Nak pergi ke tepi itu, askar Mesir dia tak boleh nampak kita bawa lembu ke sana.
Jadi lembu ni naik truk 2 minggu nak masuk ke sana. Pergi satu tempat, tanya, ni nak bawa mana lembu ni? Oh, nak bawa kampung sebelah. Sampai kampung tu, lembu turun. Tak ada askar mubarak, tak ada. Buat naik balik, pergi lagi, pergi ke kampung lain, turun. Lembu dah naik turun daripada gemuk jadi kurus. Yang bagusnya, bila sampai dekat terowong, lembu turun lagi. Sampai ke sana, sekarang tu lembu tu dah gemuk-gemuk lah. Bagus, Alhamdulillah. Tapi tu cerita jadi kita lucu juga lah kan. Askar pun tengok lembu banyak, makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Akhirnya terpaksa bayar lah kat askar kan. Nak pergi kat lembu masuk. Itu artinya bagaimana susahnya nak masukkan barang. Kalau masuk itu ada 1000 terowong lebih pada masa tu. Minyak, dia ada terowong-terowong minyak. Apabila dijatuhkan Mursi, tak, Mursi buka kan, terowong masih ada. Mursi buka, tapi buka tidaklah buka 100% kan, kerana masih dikawal oleh tentera yang dia antara akur tak akur dengan Mursi. Tapi bila Mursi dijatuhkan dan Asisi naik, apa yang Asisi buat? Pertama sekali bersama Israel, dia bom 900 lebih terowong bom. Kita tahun lepas kita bawa Imam Gaza. Jadi masa dia orang nak balik tu Mursi jatuh. Jadi mereka tak dapat visa. Akhirnya pergi ke Kairo. Sampai di sana mereka dimasukkan dalam penjara 4 hari. Sehingga kita pergi kat mereka, beli mereka tiket untuk balik ke Malaysia. Baru polis di sana lepaskan dia sebab ada tiket balik Malaysia. Tak bagi balik, tapi kita gunakan itu untuk dia keluar daripada penjara tu, pergi ke Gaza. Kebetulan ada yang bantu. Nah, mereka bercerita pada zaman Mursi, perempuannya mereka bolehlah makan 2-3 kali sehari. Bolehlah juga nak makan ayam dengan daging ni, ada lah juga. Sekarang ini mereka makan kebanyakannya 1 kali sehari. 2 tu jarang-jarang, dan hanya buah-buahan dan sayur-sayuran dan ikan. Tapi kalau nak dapat ayam tu semua, memang keadaan sekarang ini di sana amat teruk. Kalau lampu, sebab minyak, terowong minyak juga dibom. Kalau lampu elektrik ini sekarang, dulu zaman Mursi hampir 24 jam lah. Masa saya pergi sana pun hampir 24 jam lah. Sekarang ini 2-3 bulan lepas dalam 8 jam, 6 jam. Sekarang antara 4 hingga 6 jam sahaja. Nah, bila itu berlaku, yang paling teruk sekali adalah tempat lawatan kumbahan. Lawatan kumbahan ni dia pakai elektrik. Bila elektrik tak cukup, apa jadi? Teruklah keadaan. Itulah keadaan mereka di sana. Saya minta maaf banyaklah sebab ada beberapa video yang ingin saya tunjuk, tapi kita tak dapat untuk tunjuk video tu. Jadi ini ialah semua izin Allah SWT. Walau bagaimanapun kita percaya insya-Allah bahawa rakyat di sana mereka amat kuat dan kental semangat mereka dalam memastikan bahawa perjuangan umat Islam di bumi Palestin ini akan sentiasa, nampak sikit-sikit ni, akan sentiasa. Dia kalau main video dia tak nampak lah. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis ni bahawa tidak akan berlaku hari kiamat hinggalah orang Islam memerangi orang Yahudi, lalu orang Islam berjaya membunuh mereka hinggalah orang Yahudi bersembunyi di sebalik batu dan pokok, lalu batu dan pokok itu berkata, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, marilah ke sini dan bunuhkan. Artinya apa?
perjuangan ini bukan perjuangan yang esok lusa akan selesai. Kalau dia selesai, artinya hari kiamat sudah hampir. Jadi kalau masing-masing ni doa hari ni esok selesai. Kalau esok selesai, kita tak payah keluar masjid lah. Kat tu. Dia akan sampai bila hampir, bila Baitul Maqdis, bila Palestin bebas, pada masa itu akan berlakulah semula khilafah Islamiah dan Islam akan berkuasa. Dan selepas itulah barulah kembali jatuh dan akhirnya kiamat. Dia akan ada beratus-ratus tahun yang akan dikuasai oleh umat Islam. Lebih kurang 100 tahun yang akan dikuasai sebelum dia kembali jatuh, orang lain kembali hilang daripada dadanya Al-Quran, dan barulah akan datang kiamat. Jadi, dan satu lagi, bahawa dalam perjuangan ini, kenapa kita perlu menyertai? Kita akan menang. Ini memang sah. Allah kata akan menang. Cuma ini bila je kita tak tahu. Kan bagus, kita menyertai satu perjuangan yang kita memang akan menang. Dan bukan saja itu, dan bagi rakyat Palestin pula, kalau kita bersama mereka atau tidak bersama mereka, mereka tak kisah. Sebab apa? Hadis ini menyatakan kepada mereka, sentiasa akan ada sekelompok daripada umatku yang sentiasa berjuang bersama-sama kebenaran, mencapai dan menentang musuh-musuh mereka. Musuh-musuh mereka tidak dapat memberi mudarat kepada mereka sehinggalah Allah mendatangkan keputusannya. Artinya sehinggalah menang. Mereka tetap dalam keadaan demikian. Maka para sahabat bertanya, di manakah mereka? Jawab Rasulullah SAW, di Baitul Maqdis dan sekitar. Jadi mereka tak heran. Kita tak nak bersama, tak apa. Sebab janji Rasulullah SAW dah beritahu dalam hadis ini, akan sentiasa ada orang yang akan berjuang mempertahankan. Akan sentiasa. Tapi takkanlah kita tidak mau bersama. Sedangkan dalam satu hadis lagi, Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis lagi, tak nampak, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan perbekalan kepada orang yang berperang di jalan Allah, maka baginya seperti pahala orang yang berperang, dan bererti ia juga telah berperang. Barang siapa yang menyantuni dengan baik keluarga orang yang berperang di jalan Allah, berarti ia juga telah berperang. Hadisnya hadis riwayat Imam Ahmad dan disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sepatutnya menjadi hadis yang menyebabkan kita membantu perjuangan. Sebab dia kata, barang siapa yang memberi perbekalan kepada orang yang berperang di jalan Allah, maka baginya seperti pahala orang yang berperang. Malahan ia berarti juga bahawa dia telah pun berperang. Dan barang siapa yang menyantuni dengan baik keluarga orang yang berperang di jalan Allah, berarti ia juga telah berperang. Jadi dari satu segi, musibah yang kita lihat berlaku di Palestin, yang akan berlaku sehingga umat Islam menang hampir dengan kiamat, itu juga adalah nikmat Allah berikan kepada kita. Apa nikmatnya? Allah memberikan kita peluang mendapat pahala orang yang berperang di jalan Allah. Malahan dalam hadis ini menyatakan bahawa berarti ia juga telah berperang. Jadi kalau kita membantu perjuangan ini, cara macam mana? Kita membantu dengan memberi kewangan, kita membantu dengan menyebarluaskan isu ini, kita membantu dengan sekurang-kurangnya dengan doa, kita mendapat pahala apa? Pahala orang yang berperang di jalan Allah. Allah beri nikmat pada kita. Duduk di sini dalam aircon, tenang, suasana, tapi boleh dapat pahala orang yang berperang. Saya terbaca hadis ini mula-mulanya pada tahun 2006. Saya bergerak dalam isu Palestin ini daripada tahun 2004, dah 10 tahun, masuk tahun yang ke-11.
Tapi 2006 saya terjumpa. Bila kata Allah, macam mana bila lagi kita nak dapat pahala orang yang berperang? Bercakap je kat depan ni, tapi dapat pahala orang yang berperang. Allahu Akbar. Itu nikmat Allah berikan. Tapi pada masa yang sama juga, ini adalah mesej daripada mujahidin di Palestin. Ini baru lagi, saya dapat ini baru lagi. Ini kita dapat, saya dapat dalam sekarang kita Mei lewat April. Sebab apa, pada waktu itu kita punya Masjidil Aqsa tengah diserang. Bulan Mac tengah diserang oleh Zionis. Askar-askar tentera Zionis, dia masuk dalam masjid. Dia masuk, saya ada video tapi tak ada nak tunjuk. Dia masuk dalam tu, maka mereka hantar mesej ni daripada mujahidin Palestin di bumi Palestin kepada saudara-saudara seagama di luar Palestin. Ini apa yang mereka katakan. Tiada sedikit pun rasa marah dan benci kami kepada kamu kerana membiarkan kami dan Masjidil Aqsa terhina dan dinodai oleh Yahudi Zionis, dan kamu tidak menyahut seruan Masjidil Aqsa ketika ia menjerit meminta bantuan. Semoga Allah mengampuni kamu dan tiada apa-apa celaan ke atas kamu pada hari ini. Dia doakan kepada kita. Dia tak rasa marah, dia tak rasa benci. Walaupun Masjidil Aqsa dinodai dan Masjidil Aqsa minta kita membebaskan, mereka doa pula untuk kita. Semoga Allah mengampuni kamu dan tiada apa-apa celaan ke atas kamu pada hari ini. Tetapi kami merasa berduka cita kerana kamu terlepas menikmati kemanisan daripada kemenangan yang kami rasai sekarang. Bagi mereka perjuangan itu adalah kemenangan. Kalau mati pun syahid, benar. Kalau dapat menghalau tentera-tentera Zionis, itu pun menang. Dan mereka dapat halau. Hari itu mereka dapat halau. Alhamdulillah, ada 6 orang syahid. Yang lain, Murabitun yang menjaga Masjidil Aqsa dapat menghalau. Ketahuilah bahawa kamu belum lagi terlepas gerabak perjuangan ini. Barang siapa yang terlepas beberapa stesen kereta api, kejarlah ke stesen yang berikut. Perjuangan ini tetap berterusan hinggalah ke akhir hari gemilangan kehancuran Yahudi. Segeralah menyertai gerombolan perjuangan. Itulah seruan mujahidin kepada kita. Dia kata tidak terlambat. Mari kita bersama-sama. Mari kita buat sumbangan. Mari kita doakan. Mari kita bersama-sama. Untuk dapat apa? Untuk dapat kemenangan di dunia. Pahala orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itu adalah satu kenikmatan. Sebab itu mereka sebut, tapi kami berduka cita kerana kamu terlepas menikmati kemanisan daripada kemenangan yang kami rasa. Kemenangan duduk di alam perjuangan untuk membebaskan bangsa. Sama-sama insya-Allah kita tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Masjidil Aqsa. Moga-moga dengan kecintaan itu kita menjadi orang yang bersama-sama, dikira orang yang berjuang dan orang-orang yang bersama-sama mendapat pusat keberkatan daripada Allah SWT. Allah berjanji dalam Al-Quran membantu perjuangan untuk Allah SWT yang sungguh. Allah akan memenangkan kamu dalam semua kerja-kerja kamu, dalam apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini. Yusabbih akram, dan Allah akan menetapkan pendirian kita di atas jalan kebenaran, dan insya-Allah kita akan dimatikan sebagai seorang mujahid juga, dan diberikan kenikmatan, bukan saja keberkatan di dunia, tapi kenikmatan juga di akhirat insya-Allah. Saya mohon berbanyak ampun dan maaf kerana tidak dapat memberikan
satu yang lebih baik kepada semua tuan-tuan. Tapi marilah kita sama-sama berdoa, moga-moga Allah mematikan kita dalam keadaan sentiasa memberi sumbangan kepada perjuangan rakyat Palestin yang amat memerlukannya. Moga-moga dengan ini kita akan dapat juga menjadi seperti Ismail Haniah yang kata, marilah kita semua mengimpikan untuk solat di Masjidil Aqsa dalam sebuah negara Palestin yang bebas. Kita tanamkan impian itu, dan bila kita ada impian, insya-Allah dia akan jadi kenyataan di satu waktu. Mari kita sama-sama tanam impian untuk solat dalam Masjidil Aqsa di bawah di dalam sebuah negara Palestin yang bebas. Kita tidak mau solat dalam keadaan ianya tidak bebas dan dalam keadaan ianya dicengkam oleh Zionis. Tapi kita mau membebaskan Palestin. Kita jangan gembira untuk memberitahu orang lain saya telah bersolat di Masjidil Aqsa. Bukan itu. Tapi saya telah bersolat di dalam Masjidil Aqsa yang telah dibebaskan. Itu yang lebih penting. Perjuangan itu yang lebih penting. Aku luka lihaza astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.